لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa la udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما متقبلا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتنا فارد حاجاتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم علمنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين. Bismillah, muslimat mati Allah sekalian. Bila dulu mari sama-sama kita membuka dan memberkati majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan sebelumnya kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Taala sekali lagi memberikan kesempatan dan keizinan kepada kita untuk sama-sama kita meneruskan sesi kuliah bulanan kita pada bulan November ini. Sepatutnya saya minggu lepas, tapi minggu lepas terpaksa hantar anak ke asrama di Perak. Jadi terpaksa tunda hari inilah. Alhamdulillah hari ini sempat kita berjumpa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati kita semua. Seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa majlis ilmu seperti ini bukan hanya sekadar dihadiri oleh kita semua, tetapi para malaikat juga menaungi dan memayungi orang-orang yang berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Taala menurunkan barakahnya kepada kita seperti mana hujan yang turun pada hari ini. Kita ni waktu ini memang tak menentulah. Semalam sembahyang Jumaat panas terik. Menjelang maghrib hujan lebat. Guruh petir lagi, siap guruh petir lagi. Debu perut kita. Nak balik ke mana daripada Cendor tu hujan lebat. Kita dah lah tengah hari tu, daripada pagi tu panas berdering. Naik motor lah kita. Sampai maghrib kungkang Allah Rabbi. Tunggu kejap reda 9.30 balik lah. Nampak sikit ya, tembak tu balik. Itu benda kita di luar jangkaan. Hari ni pun rasa macam tu juga. Pagi tadi panas sampai ke tengah hari, menjelang petang hujan sampai ke hari ni. Jadi kita mengharapkan agar hujan yang turun ini membawa rahmat kepada kita insya-Allah, dan moga-moga kita sentiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tuan-tuan, selalu saya sebut, puji dan syukur juga kita panjatkan pada Allah di atas kurniaan dan kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk kita beribadah. Situasi sekarang ini tuan-tuan, dalam keadaan kita tak tahu. Kalau kita cerita mak mati, saya yakin semuanya fahamlah kedah. Tak kira muda, tak kira tua mati, tak kira muda sakit, tak kira tua sakit. Ini pun insyaAllah lepas sembahyang Isyak ni ada sembahyang hajat untuk sahabat kita ni supaya sembuh daripada penyakit, kena tahan di ward Kemaman, di ward hospital Kemaman. Tak tahu sakit apa. Kalau COVID tu mungkin kena hantar ke kuarantin Kuala Terengganu dah kot. Tapi ala kulli hal, itulah ujian dan cubaan yang Allah Taala berikan kepada kita. Baik ujian susah ke, baik ujian senang ke, maka perlu kita hadapi. Kita tak boleh lari daripada ujian. Ya Allah, bagilah aku mudah belaka ya Allah. Yelah, doa tu boleh. Tapi Allah tetap akan uji kepada kita. Kita tak boleh lagi daripada ujian.
Kita tak boleh lari daripada masalah. Tak labuda, nak tak nak, suka ke kita, tak suka ke kita, kita kena ada. Maka bagaimana keadaan kita menghadapi ujian itu? Itu yang kita kena nilai diri kita. Kalau tak ingat, saya pernah sebut dulu. Dalam keadaan kita menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala, saya pernah umpamakan masalah hidup kita ni seperti mana segenggam kopi. Ada segenggam kopi. Tuan-tuan ambil segenggam kopi ni, bubuh dalam gelas ni. Buah air kucah. Cuba kita minum. Puih, pahit lepang. Kan? Tapi tuan-tuan ambil segenggam kopi, nak cuah kat tasik kenyai. Tasik kenyai tu, lepas tu tak kucah. Kemudian kita rasa apa jadi? Tak ada rasa pahit sikit habuk. Rasa air tasik kenyai tu kan? Ini menunjukkan bahawa bagaimana keadaan kita menghadapi ujian Allah Ta'ala. Senang ke, susah ke, itu tu bulan pada kita. Diuji dengan susah, ramai manusia boleh bersabar. Diuji dengan senang, berapa ramai manusia yang mampu menyatakan syukur pada Allah Ta'ala. Jadi hati kita adakah sebesar cawan atau sebesar seluar tasik kenyai? Itu bergantung kepada kita masing-masing. Kalau kita sempitkan hati kita sebesar gelas ni, duk mengenung sokmo, silat-silat air bulan, kita termasuk golongan yang bila ditimpa ujian, kita menyalahkan orang dulu. Bila Allah Ta'ala bagi ujian kita dengan sedikit kesusahan, kemiskinan, kita dah salahkan orang dulu. Ini ayah aku ni kata, malah buat kerja jadi miskin, pak aku jadi miskin. Boleh pula lagu tu tuan-tuan. Ada orang lagi tengok, ini salah Nabi Adam ni. Kena buang kat dunia. Kalau duduk dalam syurga dulu kan senang. Pak kita duduk dalam syurga. Allah Rabbi tuan-tuan. Waktu berat sangat akidah tu. Kan? Kalau orang yang menyalahkan golongan-golongan yang terdahulu, na'udzubillah. Moga-moga kita tidak menjadi tidak termasuk di kalangan orang-orang yang seperti ini, na'udzubillah. Apa yang berlaku hadap tuan-tuan. Allah Ta'ala dah bagi panduan Al-Quran. Nabi dah tunjuk ajar kepada kita mengenai melalui sunnah-sunnahnya dan hadis-hadis Nabi SAW. Maka orang yang ikut Quran dan hadis, Quran dan sunnah pasti tidak akan sesat selama-lamanya. Ini panduan kita. Kan? Panduan kita. Tuan-tuan, saya masih lagi menghadapi masalah untuk menyedarkan ahli masyarakat di Kampung Cendor. Itu benda standard lah tuan-tuan. Ya, benda baru yang tak habis-habis, Kalau kita rasa kita sesah ni, jangan kata sesah. Nanti minggu depan mayuk lain pula. Kan? Mayuk lain pula. Jadi kita kena tangani semua perkara tu. Sentiasa memberikan peringatan. Kalau bab masalah di ahli qaryah ni benda biasa. Benda yang rutin yang terpaksa kita ingatkan. Khususnya dalam bab solat tuan-tuan. Benda ni bukan sekadar berlaku di sana, bahkan berlaku di mana-mana. Tidak mustahil ahli qaryah di kawasan kita ni juga menghadapi masalah yang sama. Rumah dekat dengan surau tapi tak sembahyang. Bukan tak mari surau, itu nombor dua. Tak sembahyang terus tuan-tuan. Dia bukan tak dengar wazan. Pekah ni punyalah sedap pekah surau ni. Kan? Dia punya gemar dia lain macam. Kita ada beza lah. Boleh beza dah. Di situ lah rasa lagu mana mic. Kan? Jadi saya boleh buat kesimpulan surau ni sedap mic ni. Bila orang bang tu boleh dengar, tapi bagaimana tindakan dan respon orang yang mendengar azan? Tak mari surah tu, okeylah kalau dia semayang. Alah, aku mari surah, nak main rumah lah. Okey, silakan. Ini masalah berlaku dah dengar azan, bukan cakap tak mari surah, mayang pun tidak. Allah Rabbi, ini cabaran tuan-tuan. Ini cabaran. Saya pernah sebut banyak kali sini. Antara pendidikan utama adalah kepada anak-anak. Cabaran yang terpaksa kita hadapi untuk memberikan kesedaran kepada generasi muda supaya mereka menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang patuh dan taat kepada segala perintahnya. Nampak tuan-tuan? Semalam kita bercerita, minggu lepas, antara intipati khutbah cerita atas mimbar adalah tentang lalai. Tentang lalai tuan-tuan. Bila sebut tentang lalai ini, di antara sifat yang biasa yang ada kepada manusia. Bila sebut manusia datang daripada nasya, kata dasar bahasa Arab. Nasya insan. Nasya ni maksud dia lupa. Insan lupa.
Tiba-tiba Melayu pun ambil juga. Manusia lupa juga. Kan? Memang manusia mudah lupa. Bukan Melayu mudah lupa je tuan-tuan. Manusia tu mudah lupa. Leka dengan tanggungjawab. Apatah lagi anak-anak muda sekarang ini leka dengan game online. Wah, tu dahsyat tuan-tuan. Kemaruk gila dengan game online. Kalau tidak ada pantauan daripada kita, generasi muda berat. Bagaimana kita nak mengharapkan generasi muda hari ini mereka ini faham suasana demokrasi berparlimen dalam negara kita kalau seawal umur 18 tahun tak mikir lagi tentang perkara ni. Ya, kayak gini nak ngundi 18 tahun dah. Nak ngundi 18 tahun. Tapi tidak ada kesedaran itu. Macam mana kita nak agakkan anak muda untuk faham. Select politik tuan-tuan. Kan? Ini benda perlu kita sedar. Bahawa perkembangan anak-anak muda perlu kita bimbing dengan baik agar mereka sedar dengan tanggungjawab mereka sebagai hamba Allah Ta'ala. Jangan leka dengan suasana dan teknologi moden pada hari ini. Biarlah mereka ni daripada kecil, seawal usia 7 tahun, 8 tahun, mereka dah tahu tanggungjawab mereka kepada Allah Ta'ala. Semembang jangan tinggal. Kan? Kitalah yang menjadi yang bertanggungjawab mendidik mereka. Anak-anak kita kan, bukan anak orang lain. Anak-anak kita. Kan? Supaya mereka ni boleh faham. Bila mereka mencapai umur 30 tahun, 40 tahun, akan datang, adakah mereka ni faham Islam macam kita faham sekarang. Kebimbangan yang perlu ada pada diri semua ibu bapa. Jangan ambil mudah tuan-tuan. Jangan ambil mudah. Kan? Saya adalah duduk berbincang dengan cikgu-cikgu prasekolah. Bincang dengan cikgu prasekolah sajalah. Kita sembang-sembang, tak khususnya di anak-anak pasti kita ni. Ada pelajar umur 5 tahun tuan-tuan. Tak 5 tahun. Okay, kita nak kata 5 tahun ni taklah kata awal sangat. Tapi kaedah. Bila saya dengar ada masalah tak antara anak-anak ni? Kata ada satu seorang, 3 orang. Masalah budak ni. Pertamanya budak ni 5 tahun tuan-tuan. Nak sebutkan dia pegang pen lagu ni. Dia pen lagu ni. Dia genggam pen tu macam ni. Ni lagi ni 5 tahun. Sepatutnya pegang molek dah lah. Kalau budak normal lah. Kan? Lepas tu dia tak ingat awak betul. Tak tahu macam mana. Bila cek mak ayah sibuk. Kan? Mak ayah sibuk tak ada nak pantau. Itu 5 tahun. Mari seorang lagi, masalah yang kedua. Budak ni umur 6 tahun. Tuan-tuan, 6 tahun. Yalah musim PKP ni kalau prasekolah ni banyak online lah. Tapi budak 5 tahun, 6 tahun sejauh mana keberkesanan untuk online tu kita tak tahu. Rasa-rasanya macam lambatlah sikit. Akhirnya bila dibenarkan untuk bersemuka, okey silakan datang. Budak 6 tahun, tahun depan nak masuk darjah 1 tuan-tuan. Nak masuk darjah 1. Dia masih lagi tukar takir ABC. ABC bertukar. Pakai sifat balik Pakai sifat balik Cikgu tu saya buat ujian pada bulan ni, saya pantau 10 hari. Saya pantau. Kita tengok cikgu ni sebut. Saja kita suruh selipas letak betul lah selipas dia. Salah cikgu, salah dia. Kan? Mindset dia salah cikgu, pak dia pakai balik lagi. 6 tahun tuan-tuan. Kan? Kemudian cikgu ni buatlah satu ujian kepada budak ni. Ambil satu permainan. Satu permainan tu yang ada apa? Dalam queue tu. Queue tu dia ada ABC lah, A sampai Z. Kemudian kotak petak ni ada lubang A lah, slot A, B, C semua kan, tapi dia tak terabur. Okey, keluarkan buah ni, bukan sana. Keluarkan huruf-huruf ni, okey, letak kat luar kotak. Okey, ambil huruf A, mana A? Kan? Tak A, pak masuk. Kan? Okey, B ambil B, tak masuk. Tu alat mainan. Budak ni daripada A sampai Z tukar takir. Ambil huruf A letak dekat Z, mana nak masuk? Kan? Memang tak boleh lah. Ambil I letak dekat A. Pacerah nak masuk. Memang tak masuk lah. Sebab tak kena. Budak seawal 6 tahun tuan-tuan. Tapi, ni dia.
Bila dia buat satu ujian, cikgu ni kata, dia ada satu tab tulisan ni. Tak, ambil satu permainan uji minda jugalah. Lebih kurang untuk apa ABC ni jugalah. Tapi melalui tab yang ada. Tab dia, tab cikgu ni. Secara automatik dia boleh buat. Ni A cik. Betul cikgu. Ni B. Boleh. Tapi bila buat fizikal ni, mana A, mana B, mana C ni, dia tu kata kira. Maknanya perhatian budak ni kan, dia lebih kepada gadget. Tak lebih kepada gadget. Tapi kalaulah tidak dikawal, akhirnya yang benda-benda yang baik macam ni, takut-takut 30% aja. Lagi 70% YouTube lah tuan. Budak seawal 6 tahun apa nak cari? Dia bukan tidak cari info-info macam kita ni. Salah apa ni, tak tahu info sikit, Google lalu kita. Google lalu. Dan budak pandai kena main Google. Nanti YouTube lah. Kan? Ini kita kata tarikan kepada generasi zaman sekarang. Jadi kita pun bila cikgu tu bercerita, kita mencubalah discuss dengan mak dia. Biasalah cikgu budak-budak ni. Biasa. Hey, Kak dengar molek. Lepas daripada dia jumpa, cikgu ni jumpa mak ni macam kata, budak-budak ni cikgu. Tak, baru nak kenal biasa lah. Mana boleh biasa? 6 tahun macam tu punya reaksi. Akhirnya, cikgu ni hantar beberapa video. Dia buat. Dia rakam budak ni. Aktiviti budak ni di sekolah dia. Dia hantar ke mak dia. Kejut mak dia. Baru tahu. Betul cikgu minta maaf lah. Cikgu melam-melam baru nak mengaku. Kan? Nak suruh senyap, Allah yang set. Nak suruh senyap, Allah yang set. Akhirnya seawal 6 tahun rosak budak ni tuan-tuan. Kita nak generasi kita macam ni. Ini kesan. Walaupun ada buruk dan ada baik, tetapi kita boleh tengoklah pro dan kontra ni mana, banyak mana pro, banyak mana kontra. Tetap boleh kaji sendiri lah. Situasi ni saya pernah sebut ketika mana saya berforum bersama dengan salah seorang pegawai JKM dalam satu majlis yang dianjurkan bersama dengan para ibu bapa di dewan apa nama, Dewan Seri Giliga kat MPK tu. Berforum, dia cerita pengalaman dia. Pendedahan yang dibuat bila berhadapan dengan anggota masyarakat, dengan ahli masyarakat, berhadapan dengan orang tua, berhadapan dengan anak-anak, berhadapan dengan budak-budak. Jadi benda ni dia dedahkan. Dia kata betul, saya sokong kalau nak bagi handset boleh pada anak-anak. Tapi cuba fikir pro dan kontra. Kalau kita tak kawal, banyak mana kebaikan yang kita dapat, banyak mana keburukan yang akan diperolehi. Ini kena kaji molek tuan-tuan. Supaya kita tidak membina generasi kita akan datang dalam keadaan yang kelang kabut, dalam keadaan yang teruk keadaannya. Ini semua kena ambil cakna belaka lah. Sebab kita ni membina generasi. Kita ni alhamdulillah lah. Kita kata boleh lah, lepaslah sikit. Kan? Lepaslah sikit kita ni. Tapi orang lain macam mana? Anak-anak kita macam mana? Itu kita kena fikir dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan dan Allah sekalian, keprihatinan kita terhadap isu yang berlaku di sekeliling tempat, ataupun keprihatinan kita terhadap perkara-perkara seperti ini sebenarnya perlu ada pada diri kita. Malam ni saya nak ajak tuan-tuan untuk berkongsi hadis bagaimana sikap Nabi, antara sifat Nabi. Kalau sebelum ni kita bincang Nabi mementingkan orang lain. Dalam keadaan Nabi ni nak benda-benda tu, kan? Kehendak Nabi, tapi Nabi lebih pentingkan orang lain. Ini sikap yang ada pada diri Nabi. Hari ni bagaimana Nabi sentiasa menunaikan hajat orang lain. Ini kita tengok keliling-keliling kita. Sejauh mana sensitifnya kita dengan isu yang berlaku. Kalaulah ada sikap sensitif kita kepada anak-anak kita, tu satu benda yang bagus. Kadang-kadang pok ni suruh ke mak belaka bulat-bulat. Abang tak dah. Abang sibuk 48 jam. Okey, sampai tak ada masa untuk anak-anak. Jangan tuan-tuan. Jangan. Kecaknaan kita kepada anak-anak ini adalah satu sifat yang kita kata prihatin, dan kita nak tunaikan hajat. Mungkin anak-anak kita berajar apa dengan kita tunaikanlah. Kan?
Itu benda tu perlu ada pada diri kita. Apatah lagi kita sebagai ketua keluarga. Itu yang kecil. Kalau kita sebagai pemimpin masyarakat, lagilah tuan-tuan. Orang bawahan lebih berajak kepada kita. YB lah sebagai contoh. Sejauh mana kecanaan Nabi, sejauh mana kecanaan YB ni dalam menunaikan hajat-hajat orang di bawahan dia, menyelesaikan masalah. Kan, biasalah kalau kita dengar YB ni malu sok orang minta sen rumah, mari minta sen rumah, mari minta sen jabak, kan. Tapi bila tengok muka ni, lah mari minta sen, mata merah nyala lagi. Ni kalau begini tak selesai masalah. Hari-hari mari minta puluh ya dah pada. Faham tuan siapa dia kan? Dah nak kata kan. Tapi kalau duk layan pula orang ni, dia jadi kerja kita. Kalau tak bagi kau, jagalah. Kan, yang kecam kau main kokak. Nak dalam media sosial hari ni tak dapat ajak dia jaga. Ini antara sikap yang buruk lah. Walau bagaimanapun kita berusaha lah. Sejauh mana kemampuan kita untuk kita menunaikan hajat orang lain. Mungkin orang tu nakkan nasihat, bukan semuanya kita mampu nak beri bantuan dengan RM1, tak mampu, kan. Tapi sekadar mana yang boleh kita bantu. Dia suruh nasihat, dia suruh tenaga, kan. Kalau ada kemampuan lebih sikit, dia suruh RM1. Itu memang menjadi keperluan lah. Nak musim-musim Covid ni, keprihatinan kita. Ni kalau kita tahu kawan-kawan kita susah, kita tolong sekadar mana yang kita mampu. Tapi nak sebutnya tuan-tuan, itulah sikap yang ada pada di Nabi SAW. Hari ini insyaAllah kita baca hadis yang ke-31 yang menceritakan tentang bagaimana Nabi sentiasa menunaikan hajat orang lain. Qala sanifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumi fid dain amin ya rabbal alamin. Baik. Hadis yang ke-31. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Rawahu Muslim. Ini hadis sahih tuan-tuan. Antara yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksud dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesiapa yang melapangkan orang yang mukmin akan satu kesusahan daripada segala kesusahan dunia, pasti Allah Ta'ala melapangkan daripadanya akan kesusahan daripada segala kesusahan hari kiamat. Sesiapa yang memudahkan orang yang berada dalam kesusahan, maka Allah Ta'ala akan memudahkan ke atasnya daripada kesusahan di dunia dan di hari akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, tuan-tuan, hidup ni penuh cabaran. Saya sebut pada awal tadi, cabaran kita, kehidupan kita, kalau tidak ada cabaran, maksudnya kita tak adventure lah. Kan, hidup senang sama, tidak mencabar. Kan, tapi kita kena ingat, bila ujian yang datang itu berbentuk susah dan senang, ni cari ni bersyukur ke tak kalau senang. Kita ni bukan semua orang senang, bukan semua orang susah. Boleh jadi dulu senang dan ni susah, boleh jadi dulu susah dan ni senang. Balik ikut atas ujian masing-masing, ikut atas qada dan qadar Allah Ta'ala kepada kita. Maka bagaimana respon kita? Adakah macam gelas atau macam tasik kenyang? Jadi kalaulah Allah Ta'ala beri kita sedikit kesenangan, maka bagaimana kita memudahkan urusan orang lain? Adakah kita ni kira jenis palangi, bersikap kedeku, kan, bersikap penting diri sendiri, atau macam mana? Kalau dengan anak bini pun kedeku juga, tak semimpilah nak baik dengan orang lain. Ni setengah-setengah jenis lagu tu, kan. Dengan anak bini, ya Allah, kedekut ya Rabbi. Tapi ada pula bila dengan orang lain, mana boleh ada je. Dengan anak bini kedekut, tak boleh ni, terbalik, kan. Sepatutnya kita dengan anak bini kita jangan buat kedekut, tuan-tuan. Itu orang yang berada di bawah tanggungan kita, kan. Orang yang kita beri nafkah. Itulah kita kena jangan bersifat kedekut. Apa keperluan kita kena tunaikan.
Jangan kita duk kat bajet pula. Ini tak kena. Kok mana-mana pun orang-orang memudahkan urusan orang lain. Betul saya sebut tadi. Bukan hanya sekadar dengan RM1 saja, tapi banyak benda tuan-tuan. Banyak benda. Mungkin orang datang nak minta nasihat kita sebagai kaunselor, manalah tahu, kan? Kita orang pengalaman, orang tanya kita. Kita pun bercerita, bagi nasihat pun boleh juga. Jangan kedekut nasihat. Nak bagi nasihat pun kedekut juga tuan-tuan. Sebagai orang lama, orang veteran, pengalaman hidup banyak, kan? Sentiasa berkongsi dengan anak-anak muda. Bagaimana cabaran yang kita dah hadap. Dulu pakcik macam gemuk juga kata. Masa muda-muda dulu suri sebiji macam ni. Pakcik buat gini. Kan? Kita buat gini. Cuma mungkinlah tak sama. Masa pakcik muda dulu 30 tahun dulu. Kan? Masa pakcik umur 30 tahun. Pakcik umur 30 tahun, masa tahun 70. Dah. Sekarang ni anak muda umur 30 tahun, tahun 2021. Ui. Jauh beza kan tuan-tuan. Kan? Mungkinlah ada tindakan-tindakan yang boleh kita ambil, yang sama boleh kita guna. Macam juga dalam bab pendidikan. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala pernah sebut, memberikan teori dalam kitab Ihya Ulumuddin tuan-tuan. Kan dia sebut, kita nak menjadi pendidik atau murabbi lah kita kata. Sebagai mak ayah ni, kita pun semua sebagai pendidik, murabbi lah. Nak jadi murabbi yang baik, begini. Imam Ghazali gariskan. Ada beberapa panduan. Tak lama selepas itu Abdullah Nasir Alwan juga mengarang bagaimana dalam kitab Tarbiyatul Aulad, buku yang dikarangnya, nak jadi murabbi begini, ikut pada zaman dia. Ada beberapa teori yang disebut tu sama dengan Imam Ghazali, tapi dalam masa yang sama ada juga benda-benda yang tak sesuai. Dia bukan kata Imam Ghazali tak betul, tapi zaman dia ni dah mula mengalami perubahan. Yang ada beberapa teori pada zaman Imam Ghazali itu tak boleh nak dilaksanakan pada zaman Abdullah Nasir Alwan. Tuan-tuan, sama juga macam kita. Zaman sekarang ini memang lagi banyak apa-apa yang disebut oleh Imam Ghazali dan juga Abdullah Nasir Alwan itu ada yang memang langsung kita tak boleh nak praktikkan zaman kita. Bukan kata dia tak betul, tapi dia kena perubahan zaman, maka taktikal kena berubah. Teori boleh kita ambil, kan? Kita punya hala tuju kita nak didik anak-anak ni ke mana, dasar dia memang betul, tapi pendekatan berbeza. Macam Nabi jugalah, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, kan? Syariat kitab Taurat berbeza, kitab Injil berbeza, Al-Quran berbeza, tapi dasar dia sama tak? Dasar dia sama, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Cari jalan bagaimana untuk manusia-manusia di zaman itu menjadi makhluk yang taat kepada Allah Ta'ala. Syariat yang diberikan, sila patuh. Zaman Nabi Musa begini, zaman Nabi Isa dengan Injilnya begini. Zaman Nabi Muhammad, Al-Quran begini cara dia. Pendekatan yang berbeza. Maka kita pun lagu tu juga, tuan-tuan. Kan? Pendekatan perlu diambil di akhir zaman ini memang sangat-sangat berbeza. Dan cabaran kehidupan kita juga berbeza-beza. Maka tanganilah dengan baik. Okey? Baik, sedikit keterangan. Hidup di dunia ini penuh dengan cabaran. Satu persatu datang menimpa kita. Selesai satu masalah, timbul pula masalah yang lain. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang mampu untuk kita hadapi dan ada yang kita terpaksa mengharapkan bantuan orang lain. Maka apabila takdir datang menimpa kita dan masalah demi masalah masih bertumpuk di hadapan kita, ketika itulah kita menjadi panik dan susah lalu mengharapkan bantuan orang lain. Maka siapa yang melapangkan suatu masalah yang sedang dihadapi oleh seorang muslim, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik daripadanya, iaitu melapangkannya daripada masalah yang dihadapinya di hari akhirat nanti. Hal ni tuan-tuan bergantung kepada keyakinan kita. Kadang kita tak yakin. Khususnya kalau kita cerita bab ni khusus kepada bab bersedekah. Bila amalan harta yang Allah Taala beri kepada kita, sejauh mana amalan sedekah kita, tuan-tuan. Kan? Ini bergantung pada keyakinan.
Betul kalau kita beri 10 riyal kita akan dapat 100 riyal. Betul ke duk ni? Ni yakin kita dengan apa yang Nabi sebut ni, kita tak boleh nak kata jom pakai yakin belaka, tak boleh. Bergantung pada masing-masing. Kan? Sejauh mana kekuatan dan keyakinan kita. Kita ingat dulu, saya pernah sebut cerita arwah yang mentua saya, arwah Icik lah, temisal dulu. Tak, lama saya sebut dulu. Saya sebut bab sedekah ni tuan, saya tak boleh nak lari daripada mengulang kembali apa yang pernah dia buat. Yakin dia dengan Allah Ta'ala ni, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, tuan-tuan. Kita kenal lah taman Islam tu macam mana. Kan? Kalau dia tu tak yakin, pergantungan pada Allah tu tak kuat, tak jadi macam ni. Tak siap bangunan 1 juta tu. Yakin tu kena ada. Kisah yang selalu saya sebut, tuan-tuan, saya ulang semula lah. Biar kita ingat sejauh mana yakin kita. Kan? Baru ingat lah, bisa sama-sama kenal kan. Yakin kita macam mana? Tara yakin arwah Icik ni, tuan-tuan, dia boleh buat, kalau orang nak pitih, dia boleh beri belaka. Ada satu hari, ingat, kalau tuan-tuan ingat cerita ni, arwah Icik ni masa sakit, sakit dalam tahun 2005 lebih kurang gitulah. Kan? Masa tu dia dah mula tak pernah sihat dah. Nak bawa kereta pun dah agak dah. Dia minta dengan orang rumah dia, mak mentua saya lah, pak nombor 2, mini nombor 2. Dia ajak, ya, mi, kita pergi pasar. Abang rasa nak makan sayur lah. Dia tengok, dia cek dalam beg seng abang ni, ada berapa ya? Mak saya buka lah. Ada 10 ya, abang. Cukup lah. Bukannya mak sangat sayur sikap masa tu. Ada seria 2 je. Yang kita pergi lah. Mak tu saya bawa lah kereta, turun daripada rumah tu, lalu celah tu, sampai kat rumah ayah dia kan adik dia. Kan, dia bertanya, bang, tak ada binti ke ini? Dia tunggu lah. Ada. Ya. Beri binti dia ke adik. Baik. Kan, mak kata, tadi kata lagi pasal bah. Kalau beri belaka, kalau beri, kita nak beli dengan apa? Tak apa. Dah nak beri berapa bah? Beri belaka lah. Beri belaka, kejunya. Beri belaka ke? Lepas tu kita nak pergi mana? Abang kata bagi-bagilah. Bagi-bagilah. Catung kawan ni. Kan? Dalam kepala dia mana? Tubik dah mau ceritik ni. Tubik dah mau ceritik dia. Saya aku dah kena sikit ni. Dia nak kata dalam kepala dia. Tak? Saya aku dah kena. Dia pun turun nyak lah bang. Betul. Oh, terima kasih bang. Dia buat kat mana? Mudah-mudahan abang murah rezeki cium siang ni. Penuh hia je kau ajak apa? Bukan ribu-ribu. Penuh hia je. Tapi abang ni kasih pada adik riah. Kok debat ni, aku dah. Dah kena bang, jalan. Abang kata gigi lah. Dia pergi. Siapa pandau ni? Dia pun kata, Micu tengok. Macam saya apa tu lama temu dia ni. Bertiap-tiap dia tepi. Assalamualaikum. Allah Icik lah, apalah lama tak jumpa. Icik gini lah, sihat-sihat gini baru berasa nak makan nak makan angin luar. Kalau tak, duduk sedek dalam rumah gitu je lah. Nah, ada apa Icik kita gaduh ni? Dia salam bukan salah kosong lah Icik. Bukan salah kosong. Ada ambil 50 riyal. Nyambil sen tu. Ambil sen. Lepas tak ada sebut kereta. Ambil pergi beli. Abang kata gigi lah. Kau tak kata apa. Itu yakin. Apa saya nak sebut tuan-tuan? Keyakinan dia tu bergantung pada Allah cukup hebat. Kita jangan buat gitu tuan-tuan. Saya sebagai menantu pun tak boleh buat lagu tu. Tahap kita pun nak yakin lagu mana boleh ke tak lah. Tapi dia tak. Bila hati tu dekat dengan Allah Ta'ala, bis segala-galanya Allah Ta'ala. Tak apa lah. Tak apa, Allah ada kan. Dia kata gitu, kita nak pegang mana? Kalau kita, kalau adik kita sayang, aku rasa nak beli, bagi 2. Bagi 2 dulu. Ambil lah sikit. Ni amal sikit. Ya tak, berilah ke? Kan? Itu hebat tuan-tuan. Jadi keyakinan kita hari ni, kita nak kena bina ni. Sejauh mana keyakinan kita kepada Allah dalam Allah Ta'ala melaksanakan dan menunaikan janji-janjinya kepada kita. Bila Nabi sebut kalau kita mudahkan usaha orang, Allah akan mudahkan usaha kita. Sejauh mana kita yakin dengan janji Allah kepada kita dalam perkara ni? Dalam bab duit, harta benda, biasa dikaitkan dengan harta. Dikaitkan dengan harta, kumpul sedekah. Sejauh mana kita yakin ganjaran Allah dengan ibadat sedekah ni?
Pahala sedekah. Oh, pahala tu pahala lah. Yang kata kalau berzikir, Allah tak sebut dalam Quran. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Allah Taala sebut dalam ayat ni perumpamaan orang yang infakkan harta di jalan Allah, seumpama ditanam sebiji benih, Allah Taala tumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai 100 biji benih. 100 butir buah. Maksudnya 700 kali ganda. Itu bulan biasa, bulan Ramadan diganda-gandakan lagi. Tak yakin dari mana? Tak mana teryakin? Bila Allah sebut dalam Al-Quran tentang perkara ni, dikuatkan pula dengan hadis Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang perkara ni. Sejauh mana kekuatan kita untuk yakin? Keimanan kita, tuan-tuan. Satu, kita kena bina diri kita. Ada? Bina diri kita. Banyakkan amalan untuk kita membina kualiti syakhsiah diri kita. Kita ni banyak leka, tuan-tuan. Ada? Banyak kita lalai dengan urusan-urusan dunia. Bila hati kita dengan Allah Ta'ala, dunia ni tak ada apa. Dunia tak ada apa. Kan? Tapi waktu kita nak bina tu ya, makan masa. Kan? Tapi usaha tetap kena ada. Usaha tetap kena buat. Agar kita insya-Allah akan mampu mencapai seperti mana yang Allah Ta'ala nak, seperti mana yang Nabi sebut dalam hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk kita mudahkan urusan orang macam mana lah. Ya, Allah janji tempat untuk kita dalam syurga. Dunia pun Allah mudahkan, akhirat lebih lagi lah. Dunia pun Allah mudahkan, akhirat lebih lagi. Kan? Jadi kita boleh nampak dah apa yang Nabi sebut. Maka binalah keyakinan diri kita dengan apa yang disebut janji-janji yang diberikan oleh Allah dan juga Nabi SAW. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali memungkiri janjinya kepada kita. Baik. Secara khusus, orang yang memudahkan ke atas orang yang berhutang dengan memanjangkan tempoh bayaran bagi orang yang belum mampu membayar hutangnya, maka orang yang melakukan demikian juga akan mendapat ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh lain, kan? Sebagai contoh, bila kita beri hutang pada orang, kan? Memang biasalah. Ada orang yang berhutang kita tu, sikit lagi dah COVID ni. Kerja tak apa nak ada. Income tak berapa nak masuk. Nak lah sikit. Tak apalah, kita mudahkan urusan dia. Tapi tengok jugalah. Muka ni muka lari ke muka tak lari. Kan? Kalau kita rasa dia ni memang, kita kata orang yang ngelok semua, tak bagi muka lah. Tapi kalau orang yang memang kita tahu dia ni okey, cuma sumbak sikit, bulan ni sumbak sikit, okey baiklah. Itu antara contoh memudahkan urusan orang. Maksudnya kalau kita pemberi hutang, kita mudahkan. Bukan kita nak paksa-paksa. Mu kalau tak bayar lagi, aku repot boleh kita. Sudah buat buruk. Bukan tak bayar. Kan? Selama ni okey je. Tiba-tiba trik ni, bulan ni sumbak sikit. Kita mudahkan sikit lah. Kan? Jadi banyak lagi lah. Benda-benda contoh-contoh lain yang boleh kita kiaskan sendiri. Bagaimana keadaan ataupun urusan kita untuk kita memudahkan urusan orang lain dalam nak mendapatkan apa yang Nabi sebut. Itulah kita ni bila bermasyarakat, insya-Allah kita akan nampaklah cara ni. Kita akan dapat peluang untuk kita memudahkan urusan orang lain. Dan hari yang lepas kita pernah cerita orang yang mengalihkan kayu tengah jalan. Kan? Itu sebut dah bulan lepas. Mengalihkan kayu tengah jalan pun memudahkan urusan orang. Tuan-tuan lalu sini tiba nampak kucing kena langgar tengah jalan. Kenapa kita tak tolong alih? Kalau nak nampak babi tu payah, sebab babi ni kerah. Payah mengapuh. Kan? Kena langgar gang. Kereta-kereta kepek, dia mau balik ada, dia bangun sisi masuk hutan lagi balik. Kan? Bergagah babi tu tak? Anjing tu yelah. Kecuali kalau betul-betul babi ni langgar dengan lori. Ini sungguh. Lori besar lagi daripada dia. Kena lenyek terus bawah tayar. Mampu babi tu. Ya, nitah tak tengok kiri kanan. Kan? Tapi kalau benda-benda lain, monyet ke, anjing ke, kita takut, kita ingat, nasib baik aku dah elok. Anjing mampu tengah jalan. Apa salah kita heret tepi supaya orang lain tak terkena macam kita. Anjing masa kan samuk pula dah. Kalau kita pegang, kalau kita tengah naik motor,
Tak? Bila pegang itu kena samak pula lagi. Lah, tamu bukan berat sangat pun. Ngaji kan? Kita ngaji dah, kita tahu dah hukum lah mana. Buat je lah. Cuma kita ambil poin memudahkan urusan orang. Kita hampir-hampir terlanggar. Kan? Ngelok tu hampir nak accident kita. Kita mudahkan urusan supaya orang lain tidak mengalami nasib yang sama. Benda kecil je. Kecil sangat. Tak kecil sangat. Tapi dia punya kesan dia masya-Allah. Tak? Dijanjikan kemudahan. Kita mudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan kita min haitsu la nahtasib, daripada keadaan yang kita tak sangka-sangka. Kok mana tu mudah? Kan? Kok mana tu mudah? Kita tak tahu. Mungkin kita tengah buntu mikir satu masalah. Masalah pak kerja kita. Jadi bila kita mudahkan urusan kita, alih hanyi hormati tengah jalan, balik-balik lah apa aku tak buat gini lah dia mari punca. Kan? Dia mari punca. Allah Ta'ala bagi ilham untuk memudahkan urusan kita, selesaikan masalah. Kok tadi kita 2 hari dah mikir masalah ni. Kan? Pak kerja kita macam mana nak buat ni? Tak mari idea lagi. Tiba-tiba barakah kita buat kerja ni, Allah Ta'ala bagi jalan, buka jalan. Dah gini je boleh terang. Contoh kan. Benda ni kadang benda kecil kita tak nampak, tapi kesan dia, kalau kita yakin dengan perkara ni, janji Allah, janji Nabi kepada kita, insya-Allah kita akan hidup senang. Kan? Jadi bila kita memudahkan urusan orang, automatik kita tidak ada menyimpan perasaan-perasaan ataupun sifat-sifat yang buruk. Kita tak deki, kan? Kita tak ada lah nak marah dengan orang. Sifat marah tu tak ada. Kenapa? Sebab kita nak mudahkan urusan orang. Kan? Ajak orang. Kalau kita jenis musang, macam mana kita nak berurusan dengan orang? Tak boleh. Kan? Jadi automatik akan timbullah sifat-sifat baik yang lain pada diri kita, hasil daripada kita memudahkan urusan orang dalam menyelesaikan masalah-masalah mereka. Baik tuan-tuan, insya-Allah sama semula dalam pertemuan kita akan datang dalam sifat Nabi yang lain, iaitu berani dan berdisiplin. Tara mana Nabi berani? Tara mana Nabi berdisiplin? Kita ni berani tara mana tuan-tuan? Kadang-kadang berani dengan orang puan aja, dengan orang lelaki tak berani. Kan? Contoh, nak berani dengan anak beranak je. Bila masuk orang lain kita dah takut dah. Tak boleh gitu. Kemudian berdisiplin. Bagaimana keadaan disiplinnya Nabi? Kalau orang Melayu ni sebut janji Melayu pukul 9, pukul 10 orang mari, tak disiplin langsung, tak langsung etika. Kan? Adakah ini yang Nabi nak? Tak. Kan? Jadi bagaimana disiplinnya Nabi, insya-Allah kita bincang pada hadis yang akan datang. Allah Allah tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki untuk kita bertemu pada bulan-bulan yang akan datang. Yang baik itu teman Allah Subhanahu wa taala, yang kurang baik datang daripada kelemahan hadis ini, hakikat Allah Subhanahu wa taala juga Maha dipunkan di atas segala salah silap. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.